Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. InsyaAllah kita sambung surah An-Naml ayat 27. Dalam Quran tadi kita kata apa? 379. Selepas surah ayat yang ada sujud sajdah ataupun sujud tilawah. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Allah, lemah lembut gemalan. Apa? Tak terang? Cari cari hak clear. Kali lagi kita baca. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Sekali lagi. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Okey, kita baca satu-satu lah. Maksud dia kita tengok. Qala sananzur, berkata Sulaiman alaihi salam. Qala itu maksudnya dia berkata. Dia tu siapa? Nabi Sulaiman. Sananzuru, sananzur. Sa tu maksudnya akan. Nanzur, mula nanzur. Nanzur tu mula dengan nun. Nun tu maksudnya kami, akan kami. Nanzur, nazara asalnya di situ. Apa maksud dia? Lihat, perhati. Kita akan lihat. Berkata Nabi Sulaiman, akan kami perhati, akan kami lihat. Jadi cerita dia apa dia ni? Hak lepas burung hudhud hilang waktu perbarisan. Nabi Sulaiman kata, aku nak sebelah lah. Atau dia buat main satu peda yang boleh terima alasan sebab yang kata dia tak ada tu. Jadi bila main burung Uhud, dia kata dia pergi ke satu negeri, yang negeri itu dipimpin oleh seorang ratu, raja perempuan, yang mereka ni tak sembah Allah. Mereka sujud kepada, sembah kepada Lisyamsi, kepada matahari. Jadi tu yang kata tu. Tu yang Nabi Sulaiman kata, betul ke hang ni? Nabi Sulaiman kata, dekat ni lah, dekat burung hudhud tadi ni. Betul ke? Okey, kalau macam tu kita akan tengok apa? Asadaqta, adakah engkau benar? Adakah engkau betul? Adakah betul kata hang? Kata Uhud tadi. Betul ke ni? Jadi dia akan cek, dia akan tengok balik. Betul tak alasan ataupun sebab Uhud hilang tadi ni? Am kunta, atau kunta kamu telah berbohong, minal kazibin. Kazibin bohong. Ataupun engkau daripada golongan yang berdusta, yang berbohong. Ataupun engkau termasuk dalam orang yang berbohong, yang bohong sebab musabab hang tak mai perbarisan tadi. Macam tu.
Kalau huraiannya di sini, setelah burung Uhud menjelaskan segala alasannya, kita cerita tadi, maka Nabi Sulaiman alaihi salam jawab, okey, kita akan uji kata-katamu itu, maknanya kata-kata burung Uhud, dengan kita akan buat siasatan. Kita akan siasat sehingga terbukti Uhud ni betul apa yang dia kata. Ada seorang raja perempuan yang depa tu, negeri depa tu sembah matahari. Saya ni teringat Sami Belu. Teringat ni kalau sebut matahari ni teringat Sami Belu. Pasal Sami Belu kata Tan Sri Sami Belu, dia kata kita akan pergi melawat matahari. Oh, melawat matahari. Aduh, pergi melancung pergi matahari. Jadi orang yang duduk dekat dengan dia tu kata, Tan Sri kan dia kan, Tan Sri, macam mana pergi matahari? Matahari panas. Kita nak pergi ke mana? Dia jawab apa? Oh, kalau macam tu kita pergi waktu malam. Waktu malam ni api sejuk kata. Dia tak tahu pergi dekat matahari tu. Tahuan lah, bakal dia bukan kira malam siang. Kita ni jadi malam pasal apa? Pasal terlindung daripada panas matahari. Kan belah tu siang, belah ni malam. Bumi berpusing kan, pusing balik kok esok pusing pula. Siang lah kita, matahari kita menghadap matahari. Tapi kalau kita nak pergi matahari duduk macam tu lah. Dia kan kira malam ke siang. Ya, lawak. Sami Belu ni seorang menteri lawak kadang-kadang tu kan. Dia pergi ke kampung, wallahualam betul tak betul tak ada apa saja buat cerita, tapi kita lawak juga dengar kan. Buat lawak ke tu boleh lah. Pergi ke kampung, kita akan bina jambatan penduduk kampung di sini untuk kemudahan penduduk kampung. Tan Sri nak buat apa bina jambatan? Mana ada sungai? Tak ada sungai rupanya. Tak apa, kita buat sungai dulu, betul baru kita jawatan. Tak ada sungai duk kacau gagak. Kita biar api lah. Nak bina sungai pula betul nak buat jabatan. Jenuh letih macam ni. Allah Akbar. Ada lagi kata-kata dia tu. Biar pilih yang dua tu yang saya teringat pun. Cerita kan. Sami Belu. Tu Menteri Kejaraya. Menteri Kejaraya waktu zaman Dr. Mahathir. Ataupun termasuk golongan yang suka berdusta kerana mencari helah untuk melepaskan diri dari hukuman yang kami ancamkan. Betul dah hang ni, hang cakap bohong ke? Hang cakap betul. Hang ni betul ke? Kalau kukuk lah, hang ni saja nak cari helah, nak cari sebab yang tak betul pun kadang-kadang, sebab nak elak daripada dibunuh ataupun diancam, didenda, dihukum. Kemudian Nabi Sulaiman AS mengatur rancangannya. Nabi Sulaiman pun tengok nak buat atok rancangan. Jadi bila dia dengar, Nabi Sulaiman tahu kalau betul lah ada negeri yang mereka tu menyembah matahari, maka dia akan berdakwah lah kepada Allah. Dia seorang Nabi dan Rasul. Dia seorang raja. Nabi Sulaiman seorang raja, dia seorang Nabi dan Rasul, maka tanggungjawab dia lah untuk menyampaikan kepada manusia lah. Dia Rasul menyampaikan mana yang dia tahu, dia sampaikan. Dia ajak untuk masuk Islam. Iaitu ditulisnya sepucuk surat, isinya ringkas je, dan diperintahkan Hud menjadi utusannya mengirimkan surat itu kepada Ratu Balqis. Dia nak pergi hantar jadi utusan, postman burung Uhud tu juga. Pasal dia yang tahu kan. Hak yang Uhud tadi pun dia tahu daripada mana? Daripada burung kawan. Kenalan dia burung juga lah. Kan, bawa burung tu bawa dia pergi kenal, pergi tengok tempat negeri Yaman tu, negeri Sabak. Jadi dia pun bawa pergi hantar surat tulisan Nabi Sulaiman. Baik, baru kita baca izhab bi kitabi. Itu selesai ayat tu. Okey, kita baca izhab bi kitabi.
idhab. Kita nak kena baca, kita baca baliklah. Auzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idhab bi kitabi hadha fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Ulang balik. Idhab bi kitabi hadha fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Okey, sekali lagi, 3 kali. Idhab bi kitabi hadha fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Okey, tengok maksud dia apa dia. Idhab, pergi, pergilah. Dia kata apa? Dia kata kat Uhud, pergilah. Bi kitabi, kitabku ataupun suratku. Bawa, pergi bawa surat aku. Nabi Sulaiman alaihi salam kata, haza, ini, bawa suratku ini. Fa'alqih, fa'alqih maka letak, jatuhkan, lempar pi atau kasar sikitlah. Letakkan ilaihim, surat tadi ini diletakkan, dijatuhkan ilaihim, kepada mereka. Kepada mereka tu siapa dia? Geng Ratu Balqis lah. Ratu Balqis and the gang. Thumma, kemudian tawalla, tawalla berpaling, tinggal mereka, anhum, daripada mereka, dan berpaling, tinggalkan mereka lah. Tawalla anhum, atau hampirlah hantar bagi suara mereka, belah. Bahasa orang lah ni, belah. Okay. Fanzur, fanzur maka perhati. Kemudian perhati. Mada, apakah yarji'un, apakah yang terjadi selepas itu, selepas mereka baca surat tersebut. Mada yarji'un, apa mereka punya feedback, mereka punya respon kepada surat yang dihantar oleh Nabi Sulaiman alaihi salam melalui burung hud-hud tadi ni. Perhati. Jadi jangan letak surat tu kat depa, lepas tu hampir, tapi tengok apa jadi kat depa. Perhati. Perhati dari jauh lah, kan, perhati dari jauh. Habis itu. Tengok dia punya tafsiran dia, yakni maksud dia, pergilah engkau bawa suratku untuk Ratu Balqis dan rakyatnya, campakkan kepadanya, kemudian hindarkan dirimu dari mereka, duduk jauh-jauh, tetapi jangan jauh-jauh, ada sebut, tapi jangan jauh sangat. Pasal apa? Agar dapat engkau dengar perbincangan, supaya burung ni dengar perbincangan apa antara Ratu Balqis dan pembesar-pembesarnya dengan menteri-menterinya, dan terpulanglah keputusannya kepada mereka sebagai jawapan. Kita nak tengok apa dia jawapan mereka selepas dapat surat daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Selesai ayat ni. Kemudian kita akan terus pergi kepada qalat, baca pula
Kita minum dulu. Ni kena minum air panas. Banyak, minum air banyak. Baik. Qalat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalat Ya ayyuhal mala'u Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Sekali lagi. Qalat Ya ayyuhal mala'u Inni ulqiya ilayya kitabun karim. هل أنت صادق فيه أم كاذب ثم كتب كتابا وختمه بخاتمة دفعه إلى الهدهد قائلا له اذهب بهذا الكتاب انظر ما هو جوابه مع كهته على الكتاب فأتني بخبر. جماعة الملكة جمع الملكة وزراء وبرأها وقال لهم أشيروا عليها ولقد جاءني كتاب من سليمان ثم Okey. Dia tu. Qalat. Apa maksud qalat? Berkata dia. Dia berkata, tapi dia berkata ni untuk perempuan. Qalat. Qala lelaki kata. Qalat perempuan kata. Qala tadi ni Nabi Sulaiman kata. Qalat yang ni Ratu Balqis kata. Jadi selepas dapat surat daripada Nabi Sulaiman tu, qalat berkata Ratu Balqis, Ya ayyuha al-mala'u, wahai. Ya ayyuha tu maksudnya wahai. Al-mala'u, pembesar dia lah. Dia menteri-menteri lah. Bendahara, laksamana, temenggung, apa semualah. Ya. Inni, sesungguhnya saya, ulqiya, telah dicampakkan kepada saya, dilempak pada saya, diberikan kepada saya. Di sini disebut dijatuhi. Saya ni diberikan, bolehlah, ilayya, kepada saya, kitabun, satu surat, karim, yang mulia. Jadi Ratu Balqis pun dia hormat, dia muliakanlah surat tersebut dengan orangnya sekali lah. Ini zaman Rasulullah berlaku juga. Rasulullah hantar surat kepada raja-raja yang besar ketika itu. Nabi Muhammad kita hantar surat kepada Herakl, apa nama, Hercules, pada raja Rom. Hantar juga kepada Kisra ni raja Parsi. Hantar juga kepada Raja Habsyah, An-Najashi. Ada yang mereka terima elok, ada yang mereka tak terima. Bahkan buat benda yang tak elok lah. Contohnya macam Kisra Parsi, dia dapat surat Nabi Sulaiman, dia koyak. Dia koyak surat Nabi. Najashi di Habsyah, Ethiopia lah ni Afrika bawah dia terima dan dia masuk Islam. Hercules, raja Rom, dia tak masuk Islam, tapi hati dia hampir-hampir lah. Tapi sebab dia tengok menteri-menteri dia tak mau, jadi dia pun tak jadi. Tapi dia tahu Nabi Muhammad tu adalah Nabi yang benar.
Ni berlaku pada Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi penerimaan yang baiklah daripada Ratu Balqis. Baik, kita baca dia punya tafsiran di sini. Setelah Hud membawa terbang surat Nabi Sulaiman alaihi salam dan dilihatnya Ratu Balqis sedang dikelilingi tenteranya, lalu dicampakkannya di atas riba. Sampai ke riba, jatuh surat. Apabila melihat surat itu dia gemetar, Masya Allah. Tengok surat tu pun dia dah ketak. Itu gah. Saya teringat cerita Nabi, bukan cerita Nabi, teringat kita cerita lah sikit, cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau sedang belajar, beliau sedang mengajar. Tiba-tiba ada seorang mai minta berubat, minta tolong untuk urun buat macam mana. Ada seorang perempuan yang dia kena rasuk dengan jin, setan. Nak buat lagu mana ni? Aku duduk mengajar ni, takkan aku nak tinggal majlis aku ni, ramai duk mai ikut dengan semata-mata seorang yang sakit tu. Jadi Nabi Sulaiman, Imam Ahmad kata, okeylah, ambil kasut aku tu, kopi kat perempuan tu. Kopi kasut ya. Kopi selipar tunjuk kat perempuan tu, ni, ini kasut Imam Ahmad bin Hanbal. Senyap perempuan tu, senyap. Tak berani kasut tu. Jangan main-main. Bila Imam Ahmad meninggal dunia jadi pula. Perempuan tu kau paling tak tahu jadi pula. Tak ada siapa nak pergi kat siapa ni, nak berubat ni. Teringat Imam Ahmad bin Hanbal ada kasut dia. Ambil kasut. Pergi tunjuk perempuan, ini kasut Imam Ahmad bin Hanbal. Dia gelak ya. Aku tahu dia tak ada mati ya. Kata. Tu nampak kesan ataupun kita panggil asar orang soleh yang dekat dengan Allah Ta'ala. Bukan dekat dia, benda-benda hak dia pun kita kata berkat. Bukan main. Hasil ketakwaan tu, Masya Allah. Kita pun ada juga. Contohnya yang berguru dengan Dr. Harudin, dia dikenali di alam. Macam satu lagi, ada kes, aku panggil tu guru aku main lagi. Dia rasa dia takut dia kenal. Dia kenal. Jangan main. Baik. Jadi dia tak berani. Okey, gementar segera dibuka dengan merobek meterainya. Robeklah tempat buka itu, mungkin gam ke dan sebagainya. Kemudian dibacanya. Kemudian Ratu Balqis pun baca surat tu. Dia tak tangguh orang. Dia terus baca. Yalah, satu benda yang ajaib ni juga lah. Hebatlah. Macam mana burung tu bawa mai, terus jatuh atas riba dia. Maksudnya burung ni pun bukan salah burung. Kan? Setelah itu dikumpulkannya segala pembesar-pembesar negeri dan penasihat-penasihatnya seraya berkata, impun Nabi, ni bijak, ni salah satu kita panggil sifat pemimpin. Kan? Ada benda-benda yang besar, yang berat untuk diputuskan, maka dia pun panggil orang-orang yang lain untuk mesyuarat, tengok macam mana keputusan. Nak putus pun dia pun sayau juga, dia kata lagu tu lah. Wahai sekalian orang-orang besar negeriku, sesungguhnya aku telah menerima sepucuk surat yang mulia, kerana ada di bubur materai dari muar Nabi Sulaiman alaihi salam, dan penting pula isinya. Maknanya kenal lah mungkin, wallahu alam, mungkin Ratu Balqis pun dia tahu, kenal, dia tahu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni dia perintah kerajaan yang hebat ketika itu, yang besar, yang hebat, memang akan dikenali lah, kan. Tengok surat jatuh surat meterai, cop sign Nabi Sulaiman, ketak terus dah. Macam tu. Habis
Mesti ada benda yang penting ni. Dia pembuka terus. Panggil pembesar bincang tengok apa benda, apa hal kita ni. Bila panggil, sambung lagi ayat. Bismillah. Panjanglah pula. Ni 36. Kita masuk bawah 837 ke? Kalau kita berhenti, kita bubuh terus depan nama tahlil. Itu main isyak. Buat tahlil lah ni. Boleh. Bawah. Masuk ke? Boleh masuk ke bawah? Tapi boleh buat ni lagi masuk. Kita berhenti tekan dia dulu kot. Lagi kalau sambung jadi panjang pula, lambat pula. Tak apa, kita berhenti dulu. Innahu min Sulaiman, insya-Allah tak ada apa-apa minggu depan. Lagi cerita menarik. Nak menarik ni, nak lebih cantik. Sungguh lepas puasa lah raya lah. Innahu min Sulaiman. Balik tengok, baca nyari ikut tengok. Nanti kita baru jumpa pula. Wallahu a'lamu bis-shawab. Saya sambung nanti. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.